Halo, selamat datang ke rancangan Starport Galaxy segmen Travel and Food. So pada kali ini Edmund nak bawa korang tengok atau menjelajah atau mendapat penerangan tentang Drawbridge Kuala Terengganu ataupun Jambatan Angkat Kuala Terengganu. So tanpa buang masa dan tanpa basa-basi, let's check it out. Guys, Jambatan Angkat Terengganu merupakan sebuah jambatan imbang yang terletak di Kuala Terengganu, Malaysia. Ia merupakan jambatan keempat di kawasan bandar Kuala Terengganu yang menyerbangi Sungai Terengganu selepas Jambatan Sultan Mahmud, Jambatan Mane dan Jambatan Pulau Sekati. Jambatan Angkat Terengganu merupakan sebuah projek dalam Inisiatif Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECER. Jambatan imbang sulung di Malaysia ini dibina oleh Zealand Construction Sdn Bhd dengan menelan belanja sebanyak 248 juta ringgit, guys. Wow, projek mega ni. Kerja pembinaan bermula pada Ogos 2014 dan disiapkan pada pertengahan tahun 2019. Jambatan angkat ini juga merupakan sebahagian daripada projek pembangunan Kuala Terengganu City Centre KTCC. Jambatan Angkat Terengganu dibuka untuk tempoh percubaan dari 2 hingga 17 Jun waktu musim perayaan Aidilfitri yang lepas. Kemudian ditutup semula untuk memberi ruang kepada kerja-kerja ujian dan penambahbaikan. Akhirnya ia dibuka kepada kenderaan dan pejalan kaki pada 1 Ogos 2019 secara rasmi. Reka bentuknya mendapat ilham daripada Tower Bridge di London yang juga berbentuk jambatan imbang. Ia mempunyai jalan raya satu jalur, 2 hala dengan lebar 23 meter yang merentangi 638 meter di atas muara Sungai Terengganu. Ia menghubungkan muara selatan, sebuah kawasan tanah tebus guna di pusat bandar berdekatan dengan Tanjung, dengan muara utara di seberang kaki. Terdapat ruang lega setinggi 12.5 meter dari paras air ke jambatan apabila daunnya ditutup. Rentang legarnya ialah 50 meter. Terdapat ruang lega setinggi 12.5 meter dari paras air ke jambatan apabila daunnya ditutup. Rentang leganya ialah 50 meter juga. Terdapat 4 batang menara 15 meter tingginya, sepasang untuk setiap pangkal daun jambatan. Setiap pasang dihubungkan dengan jejantas. Setiap menara berpangkalan lobi untuk membolehkan pengunjung menaiki kawasan perniagaan yang terletak di dalam jantas. Pada waktu malam, jambatan disinari hiasan lampu yang berwarna-warni dan sangat cantik. Jambatan angkat membolehkan pengguna memendekkan waktu perjalanan antara lapangan terbang Sultan Mahmud atau Universiti Malaysia Terengganu dan Kuala Terengganu sebanyak 15 minit. Sebatang jalan raya 4 lorong di pesisir pantai telah dibina untuk menghubungkan jambatan dengan Kuala Nerus. Jambatan Angkat Kuala Terengganu atau Terengganu Drawbridge adalah mercu tanda terbaru negeri Terengganu. Jambatan yang mirip Tower Bridge London ini merupakan jambatan pertama seumpamanya di rantau ini dan adalah sebahagian daripada projek pembangunan pusat bandar Kuala Terengganu City Centre KTCC. Jambatan ini akan memudahkan perhubungan kenderaan di antara Kuala Terengganu dan seberang takin, di samping membolehkan kapal-kapal melintas. Yang berikut adalah beberapa fakta mengenai Jambatan Angkat Terengganu. Yang pertama, ia terletak di muara Sungai Terengganu yang dibangunkan sebagai Kuala Terengganu City Centre KTCC. Ia menghubungkan muara selatan di sebelah daerah Kuala Terengganu dan muara utara di sebelah daerah seberang Takir, daerah Kuala Nerus. Yang kedua, spesifikasi Jambatan Angkat Kuala Terengganu, panjang jambatan ini ialah 638 meter dengan lebar 23 meter. Panjang base tube ataupun daun jambatan ialah 76 meter, merupakan yang terpanjang pernah dimiliki dan tingginya dari aras laut semasa air pasang adalah 12.5 meter. Jambatan ini terdiri daripada laluan jambatan, 4 menara 16 tingkat dan 2 skybridge. Kos keseluruhan jambatan ini adalah 248 juta. Skybridge di Menara Selatan pula akan menempatkan galeri dan anjung tinjau yang boleh memuatkan hingga 200 orang pada satu masa. Anjung tinjau ini membolehkan orang ramai melihat keindahan Bandaraya Kuala Terengganu khususnya pada waktu malam. Dan seterusnya, ia menyediakan jalan 2 hala 4 lorong untuk laluan kenderaan darat selain menempatkan laluan pejalan kaki di bahu jalan.
sekaligus membolehkan pengunjung menikmati keindahan pantai dari jambatan ini. Jambatan ini akan bagi masa 2 minit untuk diangkat bagi laluan kapal dan 2 minit untuk diturunkan semula untuk laluan kenderaan darat. Bagaimanapun, tempoh keseluruhan selama kira-kira 20 minit diambil untuk mengawal trafik sebelum jambatan diangkat dan diturunkan semula. Terdapat lebih 100 petak tempat letak kenderaan disediakan di bawah jambatan, iaitu masing-masing 50 petak di bahagian utara dan 50 lagi di selatan jambatan. Turut menyediakan pangkalan untuk bot dan kapal agensi kerajaan berlabuh. Jambatan ikonik Terengganu ini bukan sahaja memberi kemudahan perhubungan untuk penduduk setempat, malah berpotensi menjadi tarikan pelancong untuk ke negeri Terengganu. Jambatan angkat ini sebenarnya jambatan angkat yang paling panjang dunia, guys. Dan ia juga satu-satunya jambatan angkat di Asia Tenggara. Wow, hebat kan negara kita ni. Kalau nak tahu, ia dipanggil jambatan angkat atau drawbridge disebabkan kawasan tengah antara dua menara itu boleh diangkat bila tiba waktu kapal nak lalu. Jambatan ini tak panjang, cuma dalam 630 meter saja, tapi cukuplah untuk jadi ikon negeri ini yang bila waktu malam nampak sangat mempesonakan, guys. Jambatan ini sebenarnya dibuat untuk menyambungkan dua kawasan seperti Perangan tadi di seberang Takir dan Kuala Nerus dan juga Bandar Kuala Terengganu. Sebenarnya sudah ada 3 jambatan antara Kuala Nerus dan Kuala Terengganu, tapi ia belum cukup. Jambatan ini juga dibuat agar menjadi jalan mempercepatkan perjalanan dari kawasan dalam Kuala Terengganu ke lapangan terbang. Ada orang yang pernah tanya, boleh masuk ke dalam menara? Ya, memang boleh. Sebenarnya anda boleh naik ke menara 2 tingkat itu, tapi bertiket, maknanya anda kena beli tiket. Dalam kawasan menara ini ada galeri dan juga ada restoran. Galerinya ada lukisan orang-orang tempatan Terengganu. Restoran pula semasa jambatan ini dibuka masih belum siap lagi, tapi kalau ikut rancangannya boleh memuatkan dalam 200 orang dalam satu masa. Besar juga kan? Kalau anda berada di atas menara, anda juga boleh ke hujung menara-menara ini. Kat kawasan hujung ni ada dek cincau belantaikan kaca. Jadi bukan saja boleh tengok pulau dan bandar di sana, tapi juga laut di kaki anda. Kalau anda tak mahu naik jambatan tapi nak rasa dekat dengan lokasi ini, anda boleh naik bot untuk pusing-pusing melaluinya dan tarikan berdekatan. Kalau anda memang nak bergambar, pada kami, cara ini lebih baik sebabnya anda boleh dapat latar belakang jambatan dengan lebih sempurna. Untuk ambil bot ini, anda boleh pergi ke Pulau Sekati dan ambil Sekati Emas Kuala Terengganu Boat Tower. Tua maksud saya. Makan malam dengan pemandangan drawbridge. Untuk anda yang datang dengan keluarga, boleh juga ambil angin laut malam-malam sambil makan dengan pemandangan drawbridge ini di kawasan makan sebelah Kuala Terengganu. Namanya Taman Selera Tanjung. Ini makanannya lebih kepada makanan laut, dari kerang bakar sampailah sotong celup tepung. Tapi bang, datang untuk pandangannya, bukan untuk makanannya. 2 dalam 1 lah. No drone zone. Semasa dia baru dibuka, banyak yang guna drone untuk ambil gambar-gambar cantik jambatan ini. Tapi sekarang kawasan ini sudah diwartakan yang kawasan ini kawasan larangan terbang drone. Bukan apa, mengikut cerita banyak drone yang terbabas melanggar menara dan kawasan cermin kaca Skybridge. Kalau anda nak juga terbangkan drone, anda perlulah mendapat kelulusan pihak berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM. Perihal tempat ini, Jambatan Angkat Terengganu merupakan sebuah jambatan imban terletak di Kuala Terengganu, Malaysia. Ia merupakan jambatan keempat di kawasan bandar Kuala Terengganu yang menyeberangi Sungai Terengganu selepas Jambatan Sultan Mahmud, Jambatan Mani dan Jambatan Pulau Sekati. Jambatan Angkat Terengganu merupakan sebuah projek dalam inisiatif Wilayah Ekonomi Pantai Timur. Jambatan imbang sulung di Malaysia ini dibina oleh Zealand Construction yang berhad dengan belanja 240 juta seperti yang Emin beritahu tadi. Kerja pembinaan bermula pada Ogos 2014 dan disiapkan pada pertengahan tahun 2019. Jambatan angkat ini juga merupakan sebahagian daripada projek pembangunan Kuala Terengganu City Centre. Jambatan Angkat Terengganu dibuka untuk tempoh percubaan dari 2 hingga 17 Jun. Juga seperti Emin beritahu di awal tadi kan. Okey. Keunikan Jambatan Angkat Kuala Terengganu Drawbridge
di Malaysia. Kuala Terengganu merupakan ibu kota dari negara bahagian Terengganu di Malaysia yang menjadi pusat ekonomi utama wilayah ini. Beberapa waktu belakangan, kota ini menyedut banyak perhatian dengan dibangunnya Kuala Terengganu Drawbridge. Drawbridge sendiri merupakan jenis jambatan angkat yang bisa dibuka pada bahagian tengahnya agar kapal-kapal besar dapat melintas. Sering dengan rampungnya pembangunan jambatan ini menjadikannya sebagai landmark baru di Kuala Terengganu dan jambatan angkat pertama di Asia Tenggara. Dengan panjang lintasan mencapai 638 meter, Kuala Terengganu Drawbridge akan menghubungkan dua wilayah iaitu Kuala Terengganu dan Kuala Nerus. Pembangunannya memang dimaksudkan untuk mempersingkatkan jarak antara wilayah selatan kota menuju ke Airport Sultan Mahmud di sebelah kaki. Konstruksinya sendiri sudah dimulai sejak 14 Ogos 2014 dan selesai pada pertengahan 2019 yang lepas. Jambatan ini sudah dibuka sejak 1 Ogos 2019 setelah sebelumnya dilakukan uji cuba pada tanggal 2 hingga 14 2019 yang lalu. Desain jambatan ini seperti yang beritahu tadi memang benar-benar mengikut Tower Bridge London. Pandai korang, di mana jambatan memiliki dua sisi menara pada kanan dan kirinya iaitu utara dan selatan. Lantai 14 bahagian selatan menara diisi oleh sejumlah restoran, sementara pada lantai 13 terdapat tempat solat dan juga tandas awam. Pada bahagian utara terdapat sebuah galeri yang boleh digunakan oleh pengunjung untuk menyaksikan suasana kota dari ketinggian Drawbridge. Pada siang hari, meneropong menara dari ketinggian menara menawarkan pemandangan kesibukan kota. Setelah itu pada malam hari, pemandangan akan terganti dengan kelap-kelip cahaya dari penjuru kota. Wow, memang cantik sangat guys. Tak boleh nak dibayangkan dengan kata-kata. Korang kena datang tengok sini dan cuba sendiri tahu. Kuala Terengganu sendiri merupakan salah satu kota yang menawarkan begitu banyak wisata menarik yang meliputi bahari, sejarah, rohani, budaya hinggalah kuliner. Masakan lah maksudnya. Maka dari itu anda boleh merencanakan liburan ke tempat ini melalui Datu Lombok Tour. Kuala Terengganu Drawbridge memang cantik desainnya dan memang unik dan yang pertama sekali yang ada di Asia Tenggara. Landmark terbaru di Kuala Terengganu, jambatan yang mirip London Tower Bridge di Malaysia akan menjadi wisata kebanggaan rakyat Malaysia khususnya dan kebanggaan rakyat Terengganu especially-nya. Okey guys, itulah sedikit sebanyak penerangan yang boleh admin kongsikan bersama korang. Okey, admin sendiri sebenarnya anak jati Kuala Terengganu. Okey, sebab itulah rasa tanggungjawab admin sebagai seorang anak jati Kuala Terengganu nak mempromosikan negeri kelahirannya, negeri tanah tumpah darahnya. Okey, untuk korang yang tak pernah datang ke sini, Terengganu dan semua rakyatnya mengalu-alukan kedatangan korang dan akan memberikan layanan yang terbaik untuk korang semua. Jadi, kalau korang ada kesempatan, ada masa dan ada perbelanjaan lebih, maka jangan korang lepaskan peluang untuk datang dan melawat ke Kuala Terengganu umumnya dan khususnya datang dan melihat sendiri keindahan dari Drawbridge Kuala Terengganu. Okey guys, sampai sini saja. Nanti next episode admin akan bawakan konten-konten yang lebih menarik dan lebih boom untuk korang semua. Okey, see you next time guys. Bye bye. Bye. Assalamualaikum.